Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya ni jarang sangat bagi kuliah subuh Tahun-setahun sekali saya ingat yang last saya bagi kuliah subuh ni kat Texas di US tu. Pergi satu masjid tu, lepas tu nak sembahyang, dia pun kata ada orang Malaysia mari. Lepas tu Mak Saleh tu dijemput, so bagi kuliah subuh. Tu bagi kuliah subuh. Lepas tu lama tak bagi subuh ni, ramai orang tu wah nak berzikir. Tapi dah giliran saya ni. Boleh kan ni? Nampak macam nak tidur. Muawiyah bin Abi Sufyan, hadirin riwayat di dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dan selainnya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, ketika dia menjadi khalifah, dia menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis kepada Aisyah, dia kata, ini tubi li kitaban tusi fihi wala tukthiri alayya. Dia kata, tolong tulis kepada aku satu surat yang mana engkau wasiatlah pada aku, pesan aku dalamnya, dan jangan bagi banyak. Muawiyah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang, bukanlah sebahagian orang, tak suka Muawiyah ni kerana dia selalu mendengar cerita negatif tentang Muawiyah, terutama Syiah lah. Syiah tak kenal angin lah dengan Muawiyah ni. Tapi Muawiyah merupakan salah seorang yang telah berjaya membentuk suatu kekuatan di dalam politiknya, dan pelantikan dia sebagai seorang tokoh politik memegang berbagai jawatan bermula daripada Abu Bakar. Nabi sendiri pernah memberikan kedudukan padanya. Abu Bakar melantiknya, Umar bin Khattab melantiknya, Uthman bin Affan juga melantiknya, kerana dia memang daripada keluarga ahli politik. Dan politik ini kadang-kadang dia satu skill, tapi dia juga satu talent yang bukan semua orang boleh. Tetapi keluarga family Abu Sufyan, keluarga Abu Sufyan ialah keluarga siasah. Apapun, Muawiyah dia tulis kepada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu surat. Dia kata, iniktubi li kitaban tusini fi wala tuksiri alaihi. Tulis satu surat kepada aku, pesan kepada aku, dan jangan banyak. Aisyah radhiyallahu anha dia jawab selepas amma ba'd. Kata Aisyah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allah ma'unatan nas, wa man iltamasa ridan nasi bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Kata Aisyah, wassalam, assalam. Kata Aisyah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencari redha manusia, sesiapa yang mencari redha Allah, sekalipun dengan kemarahan manusia, kerana nak capai redha Allah tu orang marah kat dia, kafahullah ma'unatan nas, Allah akan mencukupkan dia daripada memerlukan pergantungan pada manusia. Dan sesiapa yang mencari redha manusia sekalipun dengan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan biarkan dia pada manusia, serahkan dia pada manusia. Dan ini kata Aisyah, dia dengar, dan kata Aisyah wassalam, dan sekian banyak tu. Itulah pesan Aisyah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan apabila dia minta wasiat ataupun dia minta pesanan.
Nabi SAW ingatkan kita bahawasanya kalau kita cari redha Allah, sekalipun orang marah, Allah akan jadikan kita stand firm. Kita akan berdiri tegap. Kita tidak akan bergantung kepada kata-kata manusia atau pertolongan manusia. Tapi kalau kita cari redha manusia, sekalipun Allah marah, tak kira lah nak cari redha manusia, Allah akan serahkan kita pada manusia. Dan bila serah pada manusia, manusia ni banyak, Allah satu saja. Tapi redha manusia banyak. Orang politik nak cari redha manusia, banyak jenis kumpulan manusia dah. Kita nak cari redha manusia, banyak jenis kawan ada. Dan redha manusia sekejap, kemudian dia redha, kemudian dia tak redha balik. Dia suka pada kita, macam saya sebut semalam, kita suka sekejap, lepas pada tu mari bulan depan dia tak suka pula. Beralih-alih, berubah-ubah, apa yang manusia suka dan tidak suka. Dan memburu redha manusia tidak akan berhenti. Ia sesuatu yang sukar. Kumpulan ini redha, kumpulan ini tak redha. Kumpulan ini suka, kumpulan ini tak suka. Kemudian kita tak tahu pula mood dia, suka ke tak suka. Sebab itu berapa banyak manusia yang mencari redha orang, berubah-ubah pandangan dan fatwanya. Tetapi yang mencari redha Allah akan tetap dia ada, kerana kitab Allah dan sunnah Nabi SAW tetap. Dan ini yang dipesan oleh Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an, pada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang selalu kita baca, kata dia, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Satu hari aku kehilangan Nabi daripada tempat tidur. Rumah Nabi gelap. Macam tak macam rumah kita sekarang zaman tu. Dia cari Nabi. Dia bila dia raba suami dia, kena giliran malam Aisyah, tak ada suami dia. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tempat tidur. Faltamastuhu, lalu aku cari Nabi. Fa waqa'a yadi ala batni qadamaihi fil masjidi wa huma mansubatan. Kemudian bila dia raba, didapati tangan aku terpegang kepada tapak kaki Nabi SAW yang sedang sujud di dalam keadaan terpacak keduanya. Wa huwa yaqul, dan Nabi itu kata, yakni dalam sujud, yakni Aisyah pegang kaki dia. Hadis ini juga dijadikan dalil bahwasanya tidak batalnya sentuhan yang tidak disebabkan oleh syahwat antara lelaki dan wanita, suami dan isteri. Kerana Aisyah pegang kaki Nabi di dalam mazhab yang kata tidak batal. Katanya dia dengar Nabi kata, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada marah-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada hukuman-Mu. Wa bika minka, aku berlindung denganmu daripada tindakan-Mu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Ini pertama, rangkap yang pertama, Nabi kata dia berlindung dengan redha Tuhan daripada marah Tuhan. Hidup ni kita lindung dengan redha dia. Berlindung daripada apa? Berlindung daripada amarah dia. Minta, ya Allah redha pada aku, jangan marah kat aku. Ya Allah maaf aku, jangan ambil tindakan pada aku. Kemudian kita tahu, sebanyak mana pun kita memuji Tuhan, tak dapat kita penuhi pujian kepada Tuhan.
Setiap hari kita disuruh mengucapkan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam sebut, kita baca dalam salat, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi itu pun tidak mencukupi dibandingkan kebesarannya, keagungannya, dan apa yang telah dia ciptakan, dan apa yang ada pada kelayakan dirinya. Orang yang bercinta dengan kekasihnya yang indah, dia rasa tak cukup ungkapan bait-bait untuk memuji kekasihnya. Padahal manusia biasa yang memuji orang-orang besar, yang memuji orang-orang yang hendak dipuji, mengungkapkan berbagai ungkapan yang sebahagiannya penipuan dan pembohongan. Tetapi Allah itu kepadanya segala keindahan. Dia milik segalanya. Tidaklah dapat kita menghitung pujian kepadanya. Dia itu seperti yang ia puji dirinya. Pun begitu, oleh kerana kata Arab ajazal lisan anit ta'bir, tak mampu lidah untuk mengungkapkannya, maka kita kata la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Tak dapatlah aku menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Dalam mencari redha Allah, manusia disuruh memuji Tuhan. Kita pagi-pagi kita baca Sayyidul Istighfar pada waktu begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak apa, yang lain tu kita dah tahu maknanya. Tapi kita sebut abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku akui nikmat kau padaku. Wa abu'u bi dhanbi, aku mengaku dengan dosaku. Faghfirli, ampunlah aku. Doa-doa daripada Al-Quran dan doa-doa daripada sunnah, jika kita baca, dia menggambarkan keindahan. Ia bukan sekadar satu permintaan, tapi ia menggambarkan akidah, tauhid, kerohanian, bagaimana hamba berhubung dengan Tuhan. Sebab itu baca doa dalam Quran, baca doa dalam sunnah. Sebagai orang tak puas hati, dia pergi cari doa tok lebay, doa apa, wali apa semua. Sedangkan kata Ibnul Imam dalam kitabnya Silahul Mu'min, Allah bukan saja mengajar doa, tapi ia mengajar akidah, ia mengajar adab, ia mengajar akhlak. Kita baca doa para anbiya, diikuti dengan kerendahan diri, bagaimana mencari redha Tuhan. Kerana Tuhan itu suka dipuji. Dia mahu kita memujinya. Dia tidak memerlukan kita, tapi kita memujinya itu lambang kerendahan diri kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita banyak memujinya. Nabi SAW mengajar kita banyak hadis-hadis tentang pujian ini, dan kita banyak mengulang kaji hal-hal ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan saya tahu sebahagian tuan-tuan nak balik tenggeri masing-masing, dan ada yang nak buat ketupat. Dia raya ni tak ada kaitan dengan ketupat. Ada orang, tapi oleh kerana raya ni dia satu benda yang bersifat antara dua. Yang agama suruh ialah menzahirkan keagungan Tuhan dan bergembira. Litukabbirullah ala ma hadakum, membesarkan Allah atas apa yang beri petunjuk. Dan nak bergembira ni dia tak apa sama. Orang Arab cara dia, boleh makan cara dia. Orang Melayu cara dia. Mai kok mana daripada dulu orang Melayu bila nak gembira hari raya dia makan ketupat. Taklah salah, tapi kalau itu boleh mengembirakan, buatlah ketupat. Sekarang orang buat macam-macam. Yang penting agama suruh, besok dia suruh kita bergembira. Sebab itu sehingga nak bagi gembira tu, nak menzahirkan dah buka. Nah, kita tak puasa, pagi-pagi besok sebelum pergi pergi raya, makan dulu. Dalam mazhab Imam Malik,
Imam Malik dia memakruhkan pendapatnya walaupun orang bincang. Kemudian ulama-ulama dalam mazhab Malik, Ibnu Abdul Bar dan seumpama bincang pendapat Imam Malik yang memakruhkan puasa 6 Syawal. Kerana di atas alasan dia tidak melihat, kerana dia hidup pada zamannya, dia tidak melihat ulama-ulama salaf berpuasa 6. Itu alasan Imam Malik. Majoriti mazhab menyatakan kerana adanya hadis, maka hadis diamalkan. Tapi antara alasan Imam Malik yang lain ialah kerana Imam Malik melihat bahawasanya dia bimbang orang seakan-akan menganggap sampai tak ada ruang nak raya. Habis-habis raya, lepas tu puasa terus. Mai tak uan, mai makan. Aku puasa dah hari ni. Sampai tak ada ruang. Menyebabkan Imam Malik memakruhkannya. Seolah-olah tak boleh tak. Raya kedua tu mesti puasa. Kalau tak puasa tak kena. Ini telah dimakruhkan oleh Imam Malik. Kemudian Ibnu Abdul Bar dan seumpamanya menyatakan Imam Malik berpendapat jika tidak timbul begitu hari-hari yang lain, sehingga di kalangan mazhab Malik itu menyatakan hendaklah dijarakkan supaya ada ruang. Kita pun macam tu jugalah kan, balik-balik anak cucu cuti 2-3 hari ya. Mai-mai tak wan jom kita makan, aku puasa. Puasa dah hari kedua. Mereka pun senyap bah, tak kata apa, Tok Wan puasa, mereka je lah makan. Balik main jauh nak makan dengan Tok Wan. Nabi SAW dalam hadis, Nabi tegur sahabat yang mana orang jemput dia makan, dia tak mau makan, dia kata ini saim, aku puasa. Inna akhakum takallafa lakum, ni saudara kamu ni telah bersusah payah buat masak kamu, kemudian kamu datang faqala ahadukum ini saim, kemudian kamu kata aku puasa. Nabi kata iftar, buka dan kemudian puasa pada hari yang lain kerana ada ruang. Bukan mesti kena hari yang kedua, bukan mesti hari yang ketiga, sebulan. Bahkan dalam pandangan mazhab Malik tu, kalau boleh elokkan sampai orang anggap rapat, tak boleh, tak ada ruang. Dan sehingga timbul pula raya puasa 6. Disebut di dalam mazhab Malik sejak dahulu mengelakkan hal ini. Imam Malik, Imam Ahli Daril Hijrah, Imam Madinah, dia tak melihat fenomena itu berlaku di Madinah pada zaman dia, yang mana tabi'in, yang mana anak-anak murid sahabat masih hidup. Mai zaman kemudian semua mai hari ni ekor raya. Raya apa? Raya puasa 6 hari ke-8. Yalah min al-ajab, alangkah peliknya. InsyaAllah kita tak buat lah orang sunnah ni. Lepas tu tambah pula semayang raya puasa 6, semayang tasbih. Nak semayang tasbih satu hal lah. Mana ada semayang raya puasa 6 semayang tasbih? Ini perkara yang diada-adakan. Dan tidak ada perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ni, melainkan ada tokeh yang akan dapat habuan di belakang perkara itu. Semua perkara yang berhubung dengan bid'ah dalam agama, ada tokeh yang buat duit. Tengoklah apa pun, bagi tahu. Kerana benda itu dia create, kerana ada orang yang menunggu habuan di atas ibadat yang baru itu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.